Pengenalan subjek pengurusan dan pengedaran merupakan subjek yang berkaitan dengan logistik dan ia menerangkan kepentingan sesebuah pengurusan pengangkutan kepada sesebuah organisasi atau perniagaan. Pengurusan pengangkutan ini akan memesan barang yang dalam perjalanan sehingga ke titik akhir iaitu pelanggan. Logistik akan merancang, melaksanakan dan menguruskan pergerakan barang dan perkhidmatan yang berkesan sama ada ke hadapan ataupun ke belakang. Logistik sebagai konsep menyeluruh dapat merangkumi pengangkutan barang, pergudangan, pembungkusan dan pelbagai aktiviti lain. Logistik memastikan bahawa pelanggan akan menerima produk yang mereka menginginkan pada waktu yang tepat sesuai dengan permintaan harga dan kualiti yang betul. Kesimpulannya, logistik mempertimbangkan pengedaran kepada pelanggan termasuklah memenuhi pesanan, menguruskan stok, pembungkusan dan penghantaran. Assalamualaikum, nama saya Nurin Khairunisa binti Muhammad Zul, nombor matrik A20A1828. Saya ingin membentangkan mengenai matlamat subjek pengurusan pengangkutan dan pengedaran yang diterapkan untuk kefahaman para pelajar. Pusat pengedaran menghubungkan dengan pelbagai mod pengangkutan dan menyediakan perkhidmatan kepada keperluan pelanggan yang berbeza. Yang pertama, membantu seseorang kekal berdaya saing. Pengedaran adalah komponen penting dalam strategi rantaian bekalan yang membawa kepada kepuasan pelanggan. Rantaian bekalan merevolusikan konsep nilai. Oleh itu, pelajar lebih berdisiplin membantu mencari kunci potensi yang dipertingkatkan untuk menambah nilai dan mengurangkan kos barangan fizikal bergerak dari pembekal kepada pelanggan. Selain itu, membangunkan kemahiran seseorang dalam menguruskan sesuatu. Ianya bermula daripada peringkat perancangan hingga ke peringkat pelaksanaan. Contohnya, memastikan kelancaran peredaran maklumat antara pengilang, pembekal, peruncit, penyedia perkhidmatan dan pengguna. Dengan ini, pelajar bukan sahaja dapat melakukan dengan berkesan dan cekap dalam pelbagai persekitaran kontemporari, tetapi juga dilengkapi dengan baik untuk menghadapi pelbagai cabaran dinamik dalam industri tempatan dan global. Seterusnya, menambahkan ilmu pengetahuan dalam sesuatu kerjaya. Kebaikan mempelajari subjek ini ialah terdapat banyak peluang pekerjaan terutamanya dalam mengangkut barang. Pelajar boleh memiliki latar belakang pendidikan untuk bekerja sebagai jurutera proses perusahaan, penganalisis serta pengurus penjadualan. Walau apapun alasan pelajar sendiri untuk menyertai bidang ini, pelajar akan mendapat kepuasan peribadi sepenuhnya daripadanya apabila cemerlang dalam kemahiran dan menjadi penguasa matlamat pelajar sendiri. Di samping itu, mempertingkatkan komunikasi antara satu sama lain. Komunikasi yang baik akan menjadikan pelajar lebih berkeyakinan ketika berinteraksi dengan semua orang. Ia juga boleh memudahkan proses penghantaran maklumat yang tepat dan mudah difahami. Seterusnya ialah sudut pandangan. Di sini kumpulan kami telah mendapatkan bahawa subjek pengurusan pengangkutan dan pengedaran penting dan bernilai. Hal ini demikian kerana majoriti responden yang menjawab soal selidik kami ini mengatakan ia penting dalam kehidupan seharian. Ini kerana tanpa pengangkutan, maka kehidupan seharian kita tidak dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, jika seseorang itu tiada kenderaan mereka sendiri, maka mereka akan sampai lambat ke destinasi yang ditujuinya. Ini juga boleh dilihat apabila pengangkutan awam tidak lengkap di sesetengah kawasan kerana kebanyakan orang menggunakan kenderaan mereka sendiri. Namun begitu, tidak semua masyarakat tempatan mempunyai kewangan yang cukup untuk membeli kenderaan mereka sendiri. Oleh itu, pengurusan atau kerajaan tempatan boleh menguruskan pengangkutan awam dengan lebih baik bagi menghindarkan isu ini. Kebanyakan responden kami adalah pelajar universiti dan mengatakan bahawa subjek ini penting, lebih-lebih lagi jika pelajar itu mahu menjadi seorang usahawan yang ingin membuka perniagaan mereka sendiri. Hal ini demikian kerana mereka perlu mempunyai kenderaan mereka sendiri untuk menghantar produk mereka atau mencari orang tengah untuk mengedahkan barangan itu. Jika kurang memahami tentang subjek ini, maka perniagaan itu akan terjejas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahazwan binti Zaini, matrik nombor A20A2218.
Saya akan membentangkan tentang dapatan kajian pengurusan pengangkutan dan pengedaran. Sebanyak 12 soalan dikemukakan kepada responden dan 27 responden yang digunakan. Soalan pertama iaitu jangkina lelaki dan perempuan. Kami mendapati seramai 88.5% yang berumur 18 hingga 22 tahun dan 28 hingga 32 tahun hanya 7.7%. Status hanya dua kategori responden yang menjawab, iaitu pelajar seramai 69.2% dan pekerja seramai 26.9%. Kemudian soalan yang pertama iaitu, adakah anda tahu apakah itu pengurusan pengangkutan dan pengedaran? Hanya 84.0% yang mengetahui apakah itu pengurusan dan pengangkutan, dan seramai 15.4% yang tidak mengetahui. Soalan yang kedua iaitu, adakah subjek ini perlu menjadi model pembelajaran? Seramai 96.2% yang menjawab ya, dan manakala selebihnya menjawab tidak. Soalan yang ketiga, apakah subjek pengurusan pengangkutan dan pengedaran ini dapat membantu para pelajar untuk mencipta peluang pekerjaan pada masa akan datang? Dan jawapannya ya, 100% responden menjawab. Kemudian soalan yang keempat, adakah subjek pengurusan pengangkutan dan pengedaran ini berguna kepada aktiviti harian? 96% menjawab ya, dan hanya 2% yang menjawab tidak. Kemudian soalan yang kelima, adakah subjek pengurusan pengangkutan dan pengedaran ini memberi nilai murni yang positif kepada pelajar untuk mengambil subjek ini? 100% dijawab oleh responden. Kemudian soalan yang ketujuh, adakah subjek ini perlu menjadikan sumber oleh masyarakat yang akan membantu masyarakat dalam memajukan perniagaan? 96.2% yang menjawab ya, dan 38% yang menjawab tidak. Soalan 8 yang ditujukan, berikan contoh-contoh pengurusan pengangkutan dan pengedaran yang responden tahu. Mereka menjawab sebagai contoh Pos Laju, Foodpanda, GDET dan sebagainya. Soalan ke-9, apakah anda tahu pengurusan pengangkutan dan pengedaran ini merupakan latar kementerian dalam industri? 88.5% yang mengetahui, manakala hanya 11.5% yang tidak mengetahui. Soalan yang ke-10, pada pendapat anda, sekiranya pengurusan pengangkutan dan pengedaran ini tidak wujud, apakah tidak akan berlaku jualan beli dalam kehidupan seharian? Yang menjawab ya hanya 61.5%, dan yang tidak mengetahui seramai 38.5%. Soalan yang ke-11, pada pendapat anda, apakah subjek pengurusan dan pengangkutan ini akan membantu para peniaga dalam meningkatkan jualan dalam sebuah perniagaan? 100% responden menjawab ya. Dan soalan yang terakhir, apakah pendapat anda, apakah cadangan ketika anda terhadap subjek pengurusan pengangkutan dan pengedaran? Yang kami dapati iaitu melawati banyak lawatan, kemudian mencuburi bidang yang berkaitan dengan logistik. Hai, nama saya Natika Syara binti Kemanding A202047. Berikut merupakan beberapa kritikan yang terdapat dalam industri logistik dan pengangkutan dari segi pengurusan data yang memerlukan perhatian untuk dipertimbangkan. Salah satu cabaran yang dihadapi ialah faktor manusia. Pekerja seringkali melakukan ralat ketika proses memasukkan data. Satu kajian dan pembinaan baru proses pengintegrasian data secara automasi diperlukan untuk mengatasi masalah yang disebut dalam industri logistik dan pengangkutan. Yang kedua ialah sistem sedia ada tidak berhubung antara satu sama lain dan tidak bersifat dinamik data. Ia memerlukan satu pangkalan data sebagai rujukan untuk memastikan maklumat klien tepat dan terkini. Perlukan pengesahan dan penilaian terhadap proses integrasi data yang dicadangkan. Seterusnya ialah penambahbaikan. Yang pertama ialah mengembangkan teknologi pengangkutan yang baru. Contohnya, alat pengurusan platform perusahaan bersepadu yang mengubah permainan kini lebih mudah digunakan. Ia diperkemas membantu mengurus pengurangan data, prestasi operasi, ketersediaan penghantaran, pertanyaan ad hoc, papan pemuka interaktif dan lain-lain. Yang kedua ialah pendekatan mesra alam. Inisiatif Geo Green telah bermula dalam kalangan sektor pengangkutan logistik yang akan membantu mengukuhkan ekonomi kita dengan menawarkan pengangkutan yang lebih bersih dan mesra alam.
Yang ketiga ialah perubahan lanskap pengangkutan dengan lebih banyak, iaitu dengan memberi kerjasama antara pengiring dan syarikat logistik pihak ketiga, penggunaan aplikasi mudah alih yang lebih meluas, teknologi berasaskan awan dan Internet of Things, data besar dan perkongsian maklumat dalam syarikat logistik pihak ketiga, perisian yang lebih inovatif dan automasi teknologi canggih dan penambahbaikan aliran kerja. Ini membawa kepada infrastruktur pintar untuk jalan raya, landasan kereta api, jabatan, terowong, kawasan tempat letak data, pelabuhan dan lapangan terbang.